Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi pada pagi ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita akan melanjutkan ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-7 yang berada pada muka surat yang ke-77 bagi nota yang bercetak. Manakala nota secara PDF soft copy berada pada slide yang ke-148. Jadi kita bacakan ayat yang ke-7 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad haqqal qawlu 'ala أكثرهم فهم لا يؤمنون. Ayat yang ke-7 Allah menyebutkan menggunakan dua penegasan, iaitu pada perkataan la dengan perkataan qad, yang mana penegasan ayat yang ke-7 ini Allah nak menerangkan bahawasanya telah pasti perkataan al-qaul dalam ayat tersebut adalah merujuk kepada azab yang pasti Allah Ta'ala akan timpakan, yang Allah akan berikan kepada siapa? Aktsarihim, kebanyakan mereka. Kenapa mereka itu telah pasti akan mendapat azab? Fahum la yu'minun, kerana mereka itu tidak mahu beriman. Ayat ini jika kita gabungkan ataupun kita rujuk pada ayat-ayat yang sebelumnya, kita akan dapat maklumat bahawasanya bagaimana cara mereka tidak mahu beriman. Kalau kita ambil ayat yang sebelum ini, cara mereka tidak mahu beriman adalah dengan mereka mengabaikan al-inzar, iaitu peringatan, amaran yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila mereka mengabaikan peringatan, maka mereka menjadi orang yang lalai, orang yang tidak berada pada jalan yang lurus. Sedangkan peringatan yang Nabi sampaikan, amaran yang Nabi sampaikan tentang azab, tentang neraka, tentang takutkan Allah ini sebenarnya bersumberkan ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Al-Aziz dan juga Ar-Rahim. Jadi apabila mereka tidak mahu beriman, sedangkan iman itu adalah sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membawa mereka ke jalan yang lurus. Jadi apabila mereka mengabaikan peringatan yang Nabi sampaikan, sedangkan ia bersumber dari Al-Quran, sedangkan Nabi itu membawa mereka kepada jalan yang lurus, peringatan itu sepatutnya perlu diambil tindakan kerana ia membawa mereka kepada jalan yang lurus. Tetapi Allah Ta'ala cerita kebanyakan manusia di zaman Nabi dan juga boleh dipakai ayat ni pada zaman bila-bila pun, mereka memilih untuk tidak mahu mengambil kisah. Maka mereka-mereka ini Allah Ta'ala telah tetapkan sejak azali lagi, mereka ini sebenarnya akan mendapat azab kerana mereka tidak mahu beriman. Ayat ke-7 ni
Kalau kita lihat kepada tafsiran, dalam nota itu dikemukakan tafsiran yang dibuat oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah dalam tafsir Al-Munir. Okey, ayat 7 ni, ayat yang Dr. Wahbah dia mengatakan perkataan qaul. Perkataan al-qaul dalam ayat ke-7 itu adalah merujuk kepada ketetapan dan keputusan azali. Maksud dia, Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui sejak dulu lagi. Sebelum Allah menghantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu utusan Allah, Allah dah tahu dah sejak azali. Manusia-manusia seperti penduduk Mekah tu, mereka ni memang kebanyakannya memang mereka tak mahu beriman. Sejak azali lagi. Maknanya sejak azali lagi Allah telah menetapkan bahawa mereka-mereka ini akan ditimpakan azab. Okey, boleh faham ayat nombor 7? Okey. Mereka yang ditimpakan azab, maksudnya kalau ada orang tanya kenapa sejak azali lagi mereka ini sudah akan ditimpa azab? Kita jawab, Allah tu maha mengetahui bahawa mereka ni kalau dia hantar Rasul pun mereka memang tak mahu beriman kebanyakannya. Kenapa mereka layak ditimpa azab? Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, mereka ditimpa azab itu adalah pilihan dan kehendak mereka yang memilih untuk hidup dalam keadaan tak mahu beriman. Sebab kita baca ayat yang awal-awal sebelum ni, Allah hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu utusan. Sampai Allah bersumpah dengan Al-Quran Al-Hakim. Sampaikan Allah mengatakan innaka ala. Lepas tu Allah Ta'ala kata Muhammad ini berada di atas jalan yang lurus. Tetapi kebanyakan mereka membuat pilihan untuk mereka tidak mahu beriman. Jadi pilihan itulah yang menyebabkan Allah Ta'ala telah menetapkan Al-Qaul, iaitu azab. Dan ayat ini juga jika dilihat dalam sudut yang lain, kata Dr. Wahbah, ayat ini secara tidak langsung memberikan ketenteraman kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi ini dia tidak bersedih, dia tidak resah terhadap sikap mereka yang tidak mahu beriman. Kita tahu kalau kita gabungkan, kalau kita ambil ayat dalam suratul Kahfi, kita tahu Nabi ni jiwa dia rasa berat sangat apabila umat yang disampaikan dakwah itu menolak ajaran dia, membangkang dia, maka Nabi rasa sedih. Nabi ni dia ada sifat empati, Nabi ada sifat prihatin, Nabi ada sifat belas kasihan, Nabi ada sifat mengambil berat tentang umat dia. Jadi apabila umat dia tolak dakwah dia, kan tak mau beriman kepada Nabi, maka sudah pasti akan membawa Nabi ni menjadi sedih. Maka ayat nombor 7 ni seolah-olah memujuk Nabi. Seolahnya Allah Ta'ala kata, sebenarnya sejak dari dulu lagi, kebanyakan mereka ini tidak mahu beriman. Bukan kerana sikap Nabi, bukan kerana Nabi, tetapi memang sejak azali Allah telah tetapkan mereka ini layak untuk mendapat azab. Okey, moga-moga ayat ke-7 ni tuan-tuan faham. Okey, dan ayat yang ke-7 ni kita akan sambung nanti dengan ayat yang ke-8 dan ke-9 sekejap lagi. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita kenapa mereka ini dia tidak mahu beriman. Sedangkan Allah hantar Nabi itu sebagai Al-Munzir. Maka ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 nanti akan diterangkan. Okey. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikuti setiap pagi, tuan akan nampak. Kita apabila kita baca satu ayat yang baru, kita tak tinggalkan ayat yang sebelum dia. Sebab antara satu ayat kepada satu ayat dia saling berkaitan. Sampailah ayat nombor 83 nanti. Jadi apabila kita faham satu ayat, nak faham satu-satu ayat, kita kena tengok ayat sebelumnya tentang apa, lepas tu ayat selepasnya tentang apa. Jadi kalau kita sampai ayat nombor 7 ni, dia masih lagi cerita tentang dakwah.
Masih lagi cerita tentang wahyu yang disampaikan. Jadi, ayat yang ketujuh ini, apa pengajaran yang kita dapat pada pagi ini? Nombor satu, pengajaran dia adalah sesiapa yang Allah Ta'ala tentukan dia akan menerima azab, maka selama-lamanya lah orang itu dia tidak akan beriman. Moga-moga Allah jauhkan kita lah. Tapi Allah Ta'ala telah tetapkan dalam ketetapan Allah, kalau Allah nak timpakan azab kepada satu kumpulan ni, memang buatlah macam mana pun, mereka tidak akan mahu beriman. Okey, bukan kerana Allah tak bagi hidayah. Sebab tu Allah turunkan Quran, tanzil Azizur Rahim. Bukan Allah tak hantar Rasul, Allah hantar Rasul. Okey, kita faham ayat pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, mana-mana orang Quraisy yang Allah Ta'ala belum lagi menentukan mereka itu dapat azab, maka mereka berpeluang untuk menjadi orang yang beriman. Kenapa? Kerana ayat tu dia tak kata semua, tetapi dia kata aksarihim, kebanyakan mereka. Jadi waktu Nabi berada dekat Mekah, dalam fasa Nabi sebelum hijrah, dan surah Yasin ni pula di antara surah yang hujung-hujung Nabi nak berhijrah. Sebelum Nabi nak berhijrah, tahun-tahun yang hujung-hujung itu turun surah Yasin. Maknanya Nabi dah lama menyampaikan peringatan, hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, tetapi mereka mengambil jalan untuk tidak mahu beriman. Mereka mengabaikan. Macam mana mereka mengabaikan, macam mana mereka tidak mahu beriman itu, nanti kita akan jelaskan pada ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. Okay, kalau tuan-tuan nak tengok ayat lain yang ada contoh lain dalam surah lain yang sama seperti mana isi kandungan ayat 7 tu, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-19. Jadi kita terus pergi kepada tindakan selepas tadabbur. Jadi setelah kita faham ayat 7 tu tentang apa, maka kita perlulah mengambil tindakan. Tindakan yang kita perlu lakukan, kita jangan lagi bertangguh. Bertangguh tentang apa? Bertangguh tentang peringatan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Tuan-tuan jumpa dalam ayat Quran banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang azab, keperkasaan Allah, kemurkaan Allah, belajar tentang neraka. Maka jangan kita abaikan. Maka kita kena cepat-cepat. Kita kembali kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah supaya kita tidak dimasukkan dalam kumpulan manusia yang Allah mengatakan kebanyakan mereka ini sudah pasti Allah Ta'ala tetapkan dia mendapat azab. Kita tak nak. Moga-moga kita tak termasuk dalam kumpulan manusia yang Allah telah tetapkan di antara senarai yang manusia yang akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih lagi ada nyawa, nyawa masih lagi berada pada tangan kita, pada diri kita, kita cepat-cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikut apa yang Rasul katakan, jauhkan segala peringatan, amaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-8. Okey, ayat yang ke-8 kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Lepas tu kita baca ayat nombor 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا
فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Ayat nombor 8 dengan ayat nombor 9 ni sebenarnya ia adalah perumpamaan. Ia adalah permisalan yang Allah Ta'ala nak misalkan ayat 7 tu. Ayat 7 kan Allah bagi tahu kebanyakannya tidak mahu beriman. Kenapa mereka tak mahu beriman? Sedangkan Allah menurunkan Al-Quran. Allah menghantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Jadi ayat nombor 8 dan 9 ni sebenarnya ia berkaitan dengan hidayah. Hidayah maknanya petunjuk. Ayat nombor 8 dan ayat nombor 9 ni sebenarnya kaitan dengan Allah menutup pintu hidayah kepada kebanyakan mereka itu. Maksud dia adalah, saya terus sebut dia punya tujuan pemisalan ni, nanti kita bincang pemisalan ni. Okey. Sebenarnya kalau Allah dah hantar Rasul sebagai sumber hidayah, Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai sumber hidayah. Jika mereka tolak hari demi hari, jika mereka lawan, mereka tentang, macam-macam mereka kata kepada Rasul, sampaikan Allah terpaksa pertahankan Rasul tu dengan sumpah, dengan penegasan. Lepas tu Allah Ta'ala ugut mereka dengan Allah tu Al-Aziz. Kan Allah kata dia tu turunkan Al-Quran dikaitkan dengan keperkasaan. Tetapi mereka buat tak tahu. Mereka tak ambil peduli. Sampai satu masa Allah Ta'ala telah tutup pintu hidayah tu. Maksud dia apa? Maksudnya Allah Ta'ala telah tutupkan pintu hati mereka ni daripada mereka mendapat hidayah. Jadi ayat 8 dan ayat 9 ni sebenarnya Allah Ta'ala nak kata mereka telah ditutup peluang buat selama-lamanya untuk mereka itu mendapat hidayah yang khusus dari Allah. Allah Ta'ala telah tutup. Macam mana Allah Ta'ala tutup? Maka ayat 8 menerangkan pemisalan yang pertama seperti kita tengok gambar ni. Ini gambar orang apa? Orang yang telah dipasangkan belenggu. So kepala dia jadi seperti apa? Kemudian nanti ayat yang ke-9 Allah Ta'ala misalkan macam mana Allah menutup pintu hidayah. Maknanya kita boleh katakan ayat 8 dan ayat 9 cerita tentang pintu hidayah yang telah ditutup oleh Allah kepada kebanyakan manusia yang telah Allah tetapkan azab pada ayat yang ke-7. Jadi kalau kita baca ayat yang ke-8, tuan-tuan gabungkan dengan ayat yang sebelumnya, Allah bawa pemisalan yang pertama. Tuan-tuan boleh tulis dekat situ, pemisalan yang pertama tentang pintu hidayah yang telah Allah tutup. Okey, macam mana Allah Ta'ala buat? Sesungguhnya kami telah memasang belenggu daripada kedua-dua tangan mereka hingga ke leher mereka. Belenggu kat kedua tangan yang mana? Gambar itulah. Ni, dipasangkan belenggu dekat kedua tangan dia. Akhirnya belenggu dia tu akan memberi kesan kepada leher dia. So apabila belenggu dipasang, maka dekat leher dia juga akan memberi kesan. Maka leher dia tu jadi apa? Leher dia tu Allah Ta'ala mengatakan leher dia itu lalu menongkatkan dagu, lalu mereka pun akan jadi seperti manusia yang pandang ke atas, terdongak. Maknanya mereka dah tak boleh nak pandang ke bawah. Sebab apa?
Sebab ada belenggu yang letak di tangan mereka, di leher mereka, akhirnya kepala mereka terdongak ke atas. Kenapa Allah Ta'ala kata macam tu? Kenapa Allah misalkan dia seperti itu? Okay. Dah jelas tentang ayat yang ke-8? Okay. Kalau kita baca tafsiran yang dibuat oleh Al-Imam Al-Syekh As-Sa'di, kita boleh baca. As-Sa'di kata apa? Dr. Wabah kata apa? Tapi kita tak sempat nak ulas pemisalan ini pada pagi ini, pada ayat nombor 8. InsyaAllah besok kita akan perincikan kembali ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 ini. Pemisalan yang pertama tentang hidayah, pemisalan yang kedua tentang hidayah. Kita sudahi pengisian kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa bil tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.